Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Hari Selasa berapa bulan lah? Hari ni 19. Okey, so jom kita tengok dulu sekarang ni. Pagi petang tadi FCPO naik kan. So malam ni kita tengok Dalian follow tak FCPO naik petang. Sebab FCPO tutup pukul Dalian tutup pukul 3, FCPO masih berjalan sampai pukul 6. So kebiasaannya bila FCPO berjalan dan Dalian tutup, malamnya Dalian akan follow FCPO. Kalau FCPO naik, Dalian akan follow. Okey, so sekarang ni kita tengok candle ni betul tak? Okey, candle yang ada line ni, yang merah ni, okey, pukul 2.55 sampai pukul 3 lah. So Dalian tutup dekat candle ni. Sekejap, kita back set. Okay, so kita tengok. Tak boleh lagi. Okay, so Dalian tutup pukul 3 tadi dekat candle sini. So Dalian tutup kat sini lah. So FCPO masih berjalan pukul 3 sampai pukul 6. Dan kita tengok tadi FCPO naik sesi petang. Okay, so bila Dalian buka, Dalian buka gap up. Sebab tutup kat sini, buka dekat sini. Dia buka gap up sebenarnya. So dia buka gap up dan dia follow menaik. Tapi dia dah sampai sini, dia peak dah, dia turun dah. So esok kita kena, tak boleh nak jangka lagi lah sama ada FCPO akan gap up ataupun sambung continue untuk hari ni punya ke. Okey, boleh faham apa kena mengena Dalian dengan FCPO. Sebab dua-dua kelapa sawit. Dalian dengan FCPO dua-dua kelapa sawit. Cumanya FCPO Malaysia punya, Dalian ni China punya. Okey. So bila pagi Dalian buka awal. Dalian buka pukul 9. So kalau kata Dalian menaik, FCPO akan ikut follow lah. Tapi masa trading hour kita boleh nampak dia pergerakan dia akan sama. Kalau Dalian buka menurun, FCPO mungkin buka gap down. Okey, kena faham macam tu. Hubung kait Dalian dengan FCPO. Yang ni lah untuk siapa yang baru-baru, siapa yang dah lama dah tahu dah apa kena mengena Dalian. Kenapa saya duk bagi chart Dalian. Dalian ni kelapa sawit tapi China punya. Okey. So yang mana kata soya bean lebih sama dengan FCPO ke, crude oil lebih sama ke, bukan salah. Tapi bila Dalian dengan FCPO ni dua-dua kelapa sawit, so dia punya connection tu lagi rapat lah. Lagi rapat lah, macam adik-beradik lah. Okay, so tak apa. So part situ part Dalian. So kita sekarang ni kita part FCPO. So FCPO hari ni pagi boleh untung, petang boleh untung. Okay, tak kisahlah, mungkin tak sempat yang pagi, dapat yang petang. Okay, so FCPO buka dengan gap up dulu. Dia buka gap up dulu, dia buat candle menurun, bearish lah, bearish. Okay, so untuk menentukan trend, dia kena ada 2 atau 3 candle yang bergerak pada arah yang sama. Okay, so bila dah ada 2 atau 3 candle, kalau boleh 15 ke 30 minit biar dululah. Sebab apa tau, ni baru 10 minit. Memang dah nampak trend sebab 2 candle bergerak pada arah yang sama. Tapi 15 ke 30 minit biar dululah. Kalau boleh biar dululah. Tak ada confirmation lagi sebab takut kena trap awal-awal. So bila dah nampak trend dengan candle yang agak meyakinkan dekat sini. 1, 2, 3, 4. Lepas 15 minit. Lepas 15 minit dah nampak dah. Oh bukan dekat situ. Lepas 15 minit dah nampak trend dah. Sebab sini turun. Okey, yang ni kita biar tu. Tu lepas 15 minit ke 20, candle ni pun turun lagi. So nampak sangat trend menurun. Bila trend menurun, kita nak sell dekat pullback area sini. 2163, 2166. Nak sell antara harga ni. Okey. Nak sell antara harga ni lah.
So cara nak sell, kita biar dia naik dulu. Kita biar dia naik dulu. Okey, tengok dia dah pecah 2163 kan. Bila dia turun balik, kita sell. Tapi nak queue pun boleh, tak ada masalah. Sebab nampak trend menurun kan. Nampak trend menurun, nak queue tak ada masalah. So TP1 2161 lah, 2 point saja sebab line dia kat sini. TP2 dekat sini lah. Buat apa 2156 dekat sini. So 2157. Okey, 21563 sell. TP1 2161, TP2 2157, TP3 kena breakout 2156. Lepas tu target lah macam 10, 15, 20 macam tu. Boleh lah target macam tu. Memang dia sampai 2140. Kenapa dia sampai 2140? Okey. Sebab kita boleh nampak dekat sini macam ada support. Lepas tu dia berhenti kat sini. Okey. Tak apalah kalau dah dapat 10 ke 5, 10, 15 macam mana. Dah dapat selagi profit, syukurlah. Tak dapat max pun dapat profit, alhamdulillah, dah lega dah. Okey. Okey. So bila dia turun sampai 2140, yang first terlepas kan. Cuma bila kat sini, walaupun trend masih menurun, candle dia buat bullish. Sebab dia buat hammer yang menaik. Okey. Dan masa nak sell kat sini pun candle ni bullish juga sebenarnya. Candle ni bullish. So agak-agak nak sell. Nak sell kat mana? Nak sell kat sini lah. 2153 ke 2158. So bila dia naik, bila dia tak pecah 0.5, dia turun balik, time tu lah kita sell. 2153 ke 2152 pun boleh. Buffer 1 point pun okey. TP1 2146, 2148 silap. Sebab atas line. TP2 2141. Kalau sell 2153, 48 ni dah 5 point. 41 ni dah 12 point. 5 ke 12 point boleh profit, InsyaAllah. Okay. Dan memang dia sampai 2141 2 kali. Tapi dia tak pecah 2140. Sebab tu saya tak agak-agak sikit nak sell kat sini. Sebab saya nampak candle bullish. Lagi satu sebabnya dah masuk awal, dah masuk dekat sini dah. So bila dia dah nak buat wave 4 ni sebenarnya, tak agak-agak lah sebab candle dia nampak bullish. Tapi walaupun dia turun sebenarnya, saya tak masuk yang ni. Sebab saya masuk yang awal tadi. Sebab candle dia tak agak-agak. Tapi betul tak? Memang dia naik tapi sisi petang. Dia sempat lah bagi kat profit siapa yang masuk kat wave yang keempat ni. Sebab 1, 2, 3, ni wave 4 lah. Contoh banyak sangat. Saya tunjuk lah. Wave 1 dekat sini, wave 2 dekat sini, wave 3. Okay. Ni wave 4. Wave 5 tak siap, tak jadi. Okay, tak jadi. Tapi boleh profit sebenarnya. Cuma siapa yang masuk lah. Ada orang yang masuk. Ada PM saya kata masuk. Kenapa tak bagi entry kat situ? Sebab saya dah masuk awal lagi. Saya dah masuk awal. Wave 2 saya masuk. Wave 2 kat sini. Ni no wave 2. Lepas tu wave 3. Wave 4 saya tak masuk. So bila dia buka petang, saya kata kalau pecah ni kita nak cari buy. Okay, dia ada dua kemungkinan sebenarnya. Bila pecah 0.191 ni, saya pakai 0.191. Ada yang pakai lain. Dia tak kisahlah pakai apa pun line, cumanya kena belajar, kena faham kenapa kena guna line tu. Kalau setakat nak ikut-ikut je tak payah. Bukan tak payah, maksudnya kata nak ikut boleh, tapi kena faham lah kenapa guna line tu. So petang dia buka gap up. Okay, dia buka gap up dan dia menaik. Saya kata kalau kata dia turun balik 2155 baru sell, tapi dia tak turun. So tak ada entry sell dah lah petang. Terus dia walaupun trend turun, tak ada sell petang sebab dia tak masuk ke bawah 0.5. Dia masuk tapi first candle sajalah. First candle relax dulu, jangan buat apa-apa lagi. Bagi nampak candle siap dulu. Bila nampak kalau kata candle tak siap, terus masuk, sekali dia buat candle bullish, naik dah. Okay.
So dekat sini dia pecah. Bila dia buat 3 white soldier, dia pecah 0.191. Okay, bila dia pecah, ada dua kemungkinan, sama ada dia shoot up toy ataupun dia turun dulu. Macam saya, kalau kata dia shoot up toy, boleh buy 2169, sebenarnya tak salah. Tapi kalau kata buy 2169 pecah line ni, cut loss dia agak jauh. 2152 silap. 2152. 17 point. Goyang tak siapa banyak duit boleh tahan. Tapi ada orang je tahan sampai sini, selagi tak sampai sini dia pegang. Betul ada orang, tapi tak apalah, yang tu kita abaikan lah. Cuma cut loss dia masuk bawah ni. Tapi kalau kata tak masuk bawah ni, tengok dia sampai line tengah je. Dia sampai line tengah je 2158. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu saya kata, kalau pecah ada dua kemungkinan, sama ada dia pecah naik terus ataupun dia relax dulu, turun dulu, ambil penumpang, baru dia naik balik. Time ni lah kita buy 2163. Bila dia naik balik ke atas, TP kita macam biasa, bila buy 2163, line ni 2168, kita target 2167, TP1. TP2, sebab ada resistance dekat sini, kita target sini 2173, kita target 2172. So TP3 2174, 1 point sebelum ni. Saya target macam tu lah, 1 point sebelum line, 1 point sebelum line. Tu TP1, TP2 macam tu. TP3 ataupun TP4 biasanya kena pecah support ataupun resistance. Bila dah pecah macam tu, tak ada nampak resistance ataupun support, target 10, 15. Dah rasa cukup profit, ambil je. Okay, so dia naik sampai 2185. Sebenarnya kena padam. Bila dia dah naik, kena padam. Sebab kalau siapa yang dah lama tak payah padam pun tak apa, sebab line dia sama je. Siapa yang baru-baru nak fahamkan, kena padam, tarik dari bawah ke atas, sebab dia uptrend. Okay, ada orang tanya kenapa saya tarik dari bawah. Tu teknik yang saya, sebab bawah kosong, atas 100. Takkan mula-mula terus 100 tak? Mula mesti kosong, sebab dia mula naik daripada bawah lah kosong. Tapi tak kisahlah, ada orang nak guna terbalik pun, selagi faham, tak ada salah. Tak ada siapa akan kata hang salah. Okay, selagi hang boleh buat duit dengan teknik hang, kenapa hang nak kena peduli apa yang orang lain kata? Okay, hang boleh buat duit dengan teknik yang hang faham. Janganlah peduli dah apa yang orang kata. Okay, bukannya orang tu nak tolong trade untuk hang pun. Okay, kena faham tu. Dah tak payah peduli pun. Belajar betul. Tapi kalau hang dah dapat satu teknik tu, tapi hang ragu-ragu sebab orang lain kata teknik hang tu salah, padahal hang boleh buat duit dengan teknik tu, kenapa hang nak kena goyang dengan apa orang cakap? Kena faham benda tu. Hang boleh buat dengan teknik hang. Kalau kata kita boleh buat duit dengan teknik yang kita faham, tapi mai orang lain kata teknik hang ni salah, hang kena tambah indikator, hang kena tambah ni, hang kena tengok kat sini, hang kena tengok kat situ. Bila hang tengok 10 benda untuk synchronise-kan dalam satu chart, memang sampai ke sudah takkan trade. Nak tunggu confirmation, mampu. Okay, trade ni bagi buat benda yang kita faham. Benda yang kita tak faham, macam mana kita nak buat benda tu? Okay, so sekarang ni trend menaik. Sebab dah profit je, saya tak tengok dah. Sepatutnya ada pullback. So pullback, tak pecah line 0.5. Bila dia naik balik, kita buy 2169. Tapi dah petang lah, ni dah pukul 5 dah. Cuma kalau kata nak cakap betul-betul, saya masuk yang ni. Tapi saya tak ambil banyak. Saya target 2175, 6 point lah. Saya target 6 point lah. Sebab dah pukul 5. Atas pukul 5 biasanya saya takkan hold lama-lama. Asal ada peluang boleh buat duit, ambil. Okay, sebab ni trend menaik, dia turun, tak pecah 0.5. Bila dia naik balik, kita buy 2168 ke 2169 ke. Saya suka 2169 lah. Ni TP1, TP2 2184 lah kalau siapa nak hold. 69 ke 84 dah 15 point, 6 ke 15 point boleh profit.
RM150 ke RM375 boleh profit. Okey lah. Kena konsisten lah guna teknik, kena faham teknik, kenapa hang guna line tu. Okey. Nak tahu kenapa guna line tu, kena belajar lah. Janganlah main trade ikut orang cari macam saya bagi signal, ikut je signal. Nanti kalau kata satu hari saya dah stop bagi signal, sebab saya pun trader juga sebenarnya. Penat juga sebenarnya nak bagi bukan penat macam nak kata, bukan penat, tak penat, tapi dia macam bila saya trade sambil bagi signal, sebenarnya akan kacau emosi saya sebenarnya. Akan kacau emosi saya. Tambah-tambah bila time trade tu, kalau kata masa saya bagi signal okey, tiba-tiba ada orang mesej, boleh masuk lagi ke tak, boleh. Kalau kata terlepas buy kat sini, sekarang dia tengah note naik ni, nak kejap agak. Saya bukan apa bila orang tanya macam tu, saya kesian. Betul dia terlepas entry, tapi dia macam mana nak kata, dia dah terlepas entry tapi dia nak masuk, boleh masuk, tapi saya suka masuk sharp entry dekat harga yang saya nak tu. Kalau kata tak dapat harga tu, better saya tak masuk lagi bagus. Saya nasihat kat kawan-kawan macam tu lah. Sebab antara satu faktor utama yang menyebabkan chart ni bergerak adalah price. So bila saya dah faham benda tu, saya nak masuk dekat harga yang saya nak. Selagi tak dapat harga tu, selagi itulah saya tak masuk. Okay, setakat tu dulu. Okay, tak apa. So hari ni dia naik sampai 2189. So untuk esok, sekarang ni chart menaik. Ada news positif pula. Chart dah naik baru keluar news positif, kata India pula nak beli nak beli kelapa sawit kita balik. Tahu sudah, India kata tak mau beli kelapa sawit kita. Tapi bila India kata tak mau beli kelapa sawit kita, harga time tu lah kelapa sawit naik daripada 1,900 lebih kepada 3,100 lebih kot. Sekarang ni keluar kata India nak beli balik. Masa India tak nak beli, harga naik. Tak pelik ke? Sekarang ni India nak beli balik kelapa sawit kita. Kita tengok sebab chart dah naik dah. Chart dah naik berapa hari ni. Tapi kita tak tahu setakat mana harga boleh pergi. So kita follow je lah trend. Kita follow candle. Tak usah peduli sangat news. Sebab news akan efek bagi kita nampak dekat chart. So kalau kata kita seorang trader, kita just fokus kepada chart sebenarnya. Kita fokus pada chart. Satgi nak trade guna catalyst lah, satgi nak trade guna chart lah. Sebenarnya bila kita trade macam tu, kita tak faham apa yang kita buat sebenarnya. Okey, lantaklah news keluar, abaikan, tengok kat chart. Okey, bagi fahamkan chart. Kalau kata memang nak trade pakai catalyst, pakailah catalyst saja. Okey, macam yang sifu-sifu dah kata apa, dorap sifu, dorap kata naik, kita sell ke. Kalau nak pakai yang tu, tapi selagi faham benda tu boleh. Selagi benda tu boleh buat duit, boleh je, tak ada masalah bagi saya. Siapa nak kata hang salah? Sebab benda tu hang boleh buat duit. Dalam trading ni luar, sebenarnya dia luar. Tak ada orang kata apa, tak ada orang kata dia ni betul, dia ni salah. Kalau kata benda tu salah, tak ada lah benda tu orang ajak kat dalam kelas. Kenapa orang nak ajak benda yang salah? Mesti orang nak ajak benda yang proven, benda yang boleh jadi. Okay, so untuk esok, selagi atas ni kita nak cari buy. Kalau dah main masuk bawah ni, tengok sini kan, kita nak cari sell. Okay, itulah short formnya, singkatannya untuk esok. Macam tu je. Middle line ni jadikan penentu untuk cut loss ataupun cut loss lah. Sebab dekat sini ni kadang-kadang lantak lah dia main. Sebab bila nak zoning, saya suka atas ni nak cari buy, bawah ni nak cari sell. Saya buat zone macam tu. Bila dia dah masuk hari esoknya lah. Tapi kalau kata hari yang sama, kalau kata nak fokus intraday, tunggu. Bila dah ada trend, kita fokus trend intraday. Sebab yang tu lagi selamat. Cut loss point kecil berbanding guna range yang semalam, previous day punya chart. Okay, so setakat tu untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.